Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini. Seperti biasa, kita pakat-pakat share, pakat-pakat tag kawan-kawan kita yang lain. Mudah-mudahan mendapat kebaikan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Terima kasih pada semua yang bersama. Suria Putri Zainal, Muhammad Arif selamat, Kak Mariah Chan daripada Singapura, Neni Rose, Zainun Saleh, Kak Rohana Rejab, Iyad Abdullah, Nani, Waalaikumsalam, sihat alhamdulillah. Kak Zah, terima kasih. UTS Muhammad Zuhir Muhammad, terima kasih banyak. Dan semualah yang bersama malam ini, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua, insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada malam ni kita akan bacakan satu hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang saya kira biasalah kita baca, biasa kita dengar juga. Tapi kita repeat baliklah pada malam ni sikit. Hadis Imam Bukhari, hadis nombor 9. Di bawah tajuk bab akhlak dan adab. Hadis nombor 9, Imam Bukhari, hadis sahih. Baik. An Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara
nahallahu anhu, atau kama qala Nabi fil hadis. Daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, seorang muslim itu adalah mereka yang menyelamatkan kaum muslimin yang lain dari bencana lisan dan juga tangannya. Dan seorang yang dipanggil muhajir, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita nak bincang pada malam ni, insya-Allah. Terima kasih Kak Azhar yang memasukkan link grup Telegram kita yang saya ada pinkan di bawah. Siapa nak join, tidak ada paksaan, boleh klik link di bawah yang saya pinkan itu. Abang Yusof Ismail daripada Samudra Batu Cave, terima kasih. UTS Smart Smart apa tengah-tengah malam ni. Surya Putri, jumpa dah kat sini. Jumpa apa pula tu? Johnny Max sedang bertugas di atas Bukit Bendera. Macam mana Bukit Bendera, hujan ke hari ni? Lembah Kelang ni siang tadi ada yang hujan lebat kan. Petang-petang ni pun ada hujan juga sikit. Sharifah Hasbi, Waalaikumsalam, terima kasih banyak. Mak Uda, terima kasih. Roslina Mak Lasim, Hadil Syam, Waalaikumsalam. Rohayu Abdul Wahid, terima kasih semua. Baik, hadis yang saya baca tadi, hadisnya sahih. Hadis yang sahih, darjatnya darjat yang sahih, dan boleh kita guna pakai untuk beramal, untuk berhujah dan seumpamanya. Baik, dalam hadis itu, sahabat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW sebut, Nabi kata orang Islam itu ialah mereka yang mereka yang menyelamatkan, cuba membantu atau menyelamatkan orang Islam yang lain dari bencana ataupun dari bahayanya lisan dan juga tangannya. Apa maksud dia? Maksud dia tangan dan mulut. Tangan dan mulut adalah di antara anggota yang senang nak buat dosa. Senang nak buat dosa tak? Senang juga nak cari pahala sebenarnya, tapi poin kita malam ni cerita dosa lah. Tangan dan mulut, dia ada bencana dia sendiri. Tangan ni macam-macam lah, buat zalim kat orang juga guna tangan, ambil rasuah juga guna tangan, buat jahat dengan orang lain pun guna tangan. Hari ni type mesej apa kan, WhatsApp apa semua, Facebook, guna tangan, guna jari. Jadi itu satu. Dan yang kedua, lidah. Lidah ni jelaslah kan, mengumpatnya, memfitnahnya, mengatanya, memperlinya, menyindirnya, menghinanya. Itu kejahatan yang berpunca daripada dua benda tadi. Dua benda tadi iaitu tangan dan lidah. Jadi tugas kita orang Islam ialah cuba selamatkan orang Islam yang lain daripada kejahatan dua unsur itu. Maknanya kita juga kena gunakan mulut, kena gunakan tangan kita untuk kita untuk kita menyelamatkan umat Islam yang lain. Kan? Maknanya bila kita tengok orang Islam buat benda tak elok, langgar perintah Allah, hina agama Islam, hina Nabi, hina ulama yang tak sepatutnya lah.
Jadi kita ada mulut, kita ada tangan, dan ditafsirkan juga tangan itu dengan kuasa. Macam orang yang ada kuasa kan. Ada menteri, ketua kampung, YB, pegawai agama. Itu contoh orang ada kuasa lah. Jadi kena gunakan elemen tangan dan mulut. Mulut ni kita kata tegur, nasihat, bagi tahu, bagi apa orang kata kesedaran, motivasi, dengan cara yang paling hikmah dan bijaksana, berdasarkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sering pesan dalam Quran. Antaranya Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia ke jalan Tuhan kamu dengan cara hikmah, bijaksana, cerdik, dan mau'izatil hasanah, menggunakan nasihat yang baik-baik, menggunakan kalam yang elok, cakap yang tertib, yang lemah lembut, yang paling halus, yang kalau boleh lah kan, tak mengguris hati. Tapi masalah hati ni satu bab lain lah kan. Hati ni dia very sensitif. Jadi apa pun, sebagai orang Islam yang terbaik, kita kena usaha, kena cuba untuk selamatkan. Dengan erti katanya bantulah, kita bantu kan. Tengok ada maksiat, ada benda tak elok, ada kejahatan, kita cuba dengan tangan yang kita ada, dengan mulut yang kita ada kan. Hari ni kita boleh WhatsApp, nasihat dalam WhatsApp group boleh, pesan memesan, telefon ke apa kan, video call ke, macam-macam cara boleh buat. Kita guna teknologi-teknologi yang ada untuk memaksimumkan tugas dakwah kita, membantu menyelamatkan umat Islam yang lain. Baik, sebab apa benda ni kena buat, sahabat, ibu ayah sekalian? Sebab saya selalu bagi tahu, syurga ni untuk semua. Kan, syurga bukan untuk kita seorang. Kena ingat tu. Dan kita pun kalau boleh tak naklah masuk syurga seorang-seorang. Kan? Kalau boleh nak beranak, kita masuk, jiran-jiran, kawan-kawan, ustaz kita, anak murid kita, semua orang kita nak ajak masuk syurga kan. Sebab syurga ni untuk semua orang yang baik-baik. Kan? Sebab kalau syurga ni seorang-seorang, saya pernah sebutlah dalam kuliah berapa tahun dulu, lama dah. Kalau syurga ni seorang-seorang, Nabi tak payah hijrah pergi Madinah. Nabi tak payah susah-susah kan, nak berperang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, perang Khaybar, perang Hunain, perang itu, perang ini, tak payah. Nabi duduk dalam Gua Hira, Nabi munajat seorang-seorang sampai dia wafat. Tak payah susah. Kan, Nabi pun tak pening kepala nak bergaduh nak bertekak dengan Abu Jahal, Abu Lahab, tak payah. Diorang pun takkan kacau Nabi. Kan? Diorang tak akan kacau Nabi kalau sekadar Nabi tu semayang saja. Kan? Tapi kenapa ada hijrah, ada itu, ada ini, ada dakwah? Sebab Nabi nak bagi tahu, dia nak ajak seramai mungkin, semaksimum mungkin manusia masuk syurga. Itu yang dia nak kan. Dan itulah sebenarnya yang Allah nak. Kalau tidak, takkan Allah buat, Allahu Akbar, syurga yang sehebat itu. Yang kita biasa dengar dalam syurga, apa yang kita biasa dengar ayat-ayat syurga ni, jannatin tajri min tahtihal anhar, syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian ada buah-buahan, ada kebun, ada bidadari, ada itu, ada inilah. Itu yang kita sebut sebagai syurga, yang ada macam-macam di dalamnya, kelebihan-kelebihan itu. Baik, sahabat yang dirahmati Allah. Alamak, hilang pula dah komen-komen ni. Kan, minta maaf lah, hilang pula. Terima kasih Kak Farida Mustafa, Air Mata Kasih, Nuraida Bidin,
Noili, yang lain dah hilang lah. Kak Saliza, Abang Pendi, terima kasih. Kan? Hilang pula komen ni. Aku geram tu Facebook ni. Kan? Sekejap ada, sekejap hilang. Macam tu lah. Acik-acik, terima kasih banyak. Baik. Saya nak sebut Ella Carmila. Terima kasih. Baik, saya nak sebut syurga tadi. Kan? Syurga yang kita biasa dengar lah. Ya, ustaz-ustaz cerita kan. Ada sungai, ada kebun, ada buah-buahan, ada bidadari, ada istana, pakaian yang cantik, ada pelayan, ada mahligai yang besar, permata, mutiara, segala macam. Tak. Ibu-ibu, tuan-tuan boleh bayang, dalam satu hadis Nabi sebut satu-satu syurga tu, kan syurga ni ada riwayat kuat kata tujuh jenis, tujuh ranking. Syurga pertama sampai syurga nombor 7 kan. Jannatul Firdaus, Jannatul Ridwan, macam-macam nama lah kan. Jannatul Ma'wa, macam-macam nama. Dan boleh kita imagine syurga tu, Nabi kata satu tingkat syurga tu, mana sejenis syurga tu, katalah syurga Firdaus kan, ataupun syurga Al-Ma'wa, contoh tak, satu level syurga tu dalam dia ada 100 tingkat. 100 tingkat, ibu ayah sekalian. Tu yang kata Allah nak bagi tu. Takkan kita nak duduk seorang-seorang dalam tu, 100 tingkat. Hari ni kita rumah 2 tingkat pun, duduk 3-4 orang pun rasa sunyi lah. Bayang syurga 100 tingkat. Satu tingkat ke satu tingkat tu macam-macam riwayat lah. Dia punya jarak, dia punya besar. Kan? Jadi sebab itu tugas kita cuba usaha selamatkan masyarakat kita yang hari ni kadang-kadang ada yang tersasar, ada yang terleka, ada yang tidak faham, ada yang terlebih faham pun ada. Macam-macam passion tak? Macam-macam passion. Jadi siapa nak tolong? Kita lah yang ada ilmu serba sikit, yang ada kuasa serba sikit kan. Pentingnya kuasa. Kan? Bila ada kuasa ni kita boleh buat banyak-banyak benda kan. Macam hari ni kita tengok kita punya Menteri Kewangan ataupun kita punya orang kuat bahagian kewangan kita lah yang membentangkan belanjawan negara pada petang tadi kan, dengan aset yang paling besar yang pernah dibentang di parlimen lah. Kira hebat lah kan. Dan kita tengok belanjawan yang dibentang tu pun alhamdulillah lah, kita boleh istilah belanjawan rakyat lah, kan. Orang pencen pun dapat, frontliner pun dapat, kaki tangan awam pun dapat, siapa lagi, ibu tunggal dapat, B40 dapat, ustaz yang tak dapat. Kan, specialnya tak ada lah, tapi ada kot tu. Celah tu ada lah untuk kita kan. Jadi pasal apa dia boleh bentang tu? Sebab ada kuasa kan. Dia boleh bantu untuk rakyat, menyantuni rakyat. Oh, besar pahala, oh jangan buat main kan. Pemimpin ni kena gaya besar pahala, masuk syurga. Salah percaturan, lingkup, masuk neraka. Itu je. Jadi sebab itu yang paling penting, macam mana kita nak memberi kesedaran kan pada masyarakat untuk kita sama-sama bantu selamatkan masyarakat kita yang ada yang dah tersasar kan. Baik, terima kasih Kak Syam, Samsani, Eli Masni, Kak Fatimah Abdul Rahman, Kak Yati. Lepas makan berjemaah dengan anak menantu cucu. Sedap. Apa soalannya tu tadi? Hilang dah komen-komen. Kak Nuraida Bidin, dah berebut nak jadi ketua kelas ke apa ni? Kan, bawa petenang.
Buat tenang. Kak Azhar nak tanya, ada orang kata aku ni mulut je puaka tapi hati baik. Apa pandangan Ustaz? Kan, mulut puaka, dia boleh mengaku mulut dia puaka kan. Dia gini, dia sebenarnya istilah tu dia buat untuk cover diri je. Sebenarnya ungkapan tu tidak tepat. Orang kata macam ni kan, saya walaupun tak pakai tudung Ustaz, tapi hati baik. Saya walaupun tak solat Ustaz, hati baik. Saya walaupun mulut puaka Ustaz, hati baik. Jadi ke begitu? Tak jadi. Kalau betul hati dia baik, kan, dia akan solat. Kalau betul hati dia baik, dia jaga mulut. Kalau betul hatinya baik, dia akan buat benda yang baik lah. Macam mana dia boleh kata, oh saya walaupun free hair tapi hati baik? Mana maunya begitu? Tak kena. Tak tepat lah. Sebab semua yang kita zahirkan ini, dia terbit daripada hati kan. Dia datang daripada hati. Yang Nabi kata, iza solahat solahal jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Nabi kata dalam badan kita ada segumpal darah. Kalau baik darah tu, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Kalau jahat, jahatlah seluruh anggota tubuh. Dan ketahuilah, kata Nabi, itulah hati manusia. Jadi apa yang terbit daripada hati, yang zahir kita buat luaran ni, sebenarnya asasnya daripada hati lah. Kan? Kalau kita baik, maknanya hati kita baik. Kalau kita buat benda tak elok, maknanya hati kita tak elok lah. Macam mana boleh kontra pula? Oh, saya tak pakai tudung tapi hati baik. Tak boleh gitu. Ulama dah bincang banyak dah benda ni kan. Tak selari tak? Dia kena selari. Jadi tak apalah, orang-orang macam ni kita doakan kebaikan. Selain usaha-usaha dakwah kita, mesti kita cuba sampaikan kepada mereka, insya-Allah. Terima kasih Tuan Haji Ghazali Arsyad. Untuk masjid dan surau tak ada. Apa benda tu? Untuk masjid dan surau tak ada. Saya tak tahu apa benda yang tak ada tu. Terima kasih Abang Hang Kasyaf kita, Muhammad Tuan Haji Makno Ibrahim, Kak Nirma Nasir daripada Singapura. Jangan berebut. Siapa-siapa boleh jadi ketua kelas. Kan? Kan kena buat undi macam kat Amerika pula. Pilihan raya presiden. Allahu Akbar. Muhammad Zuhair, saya ada terbaca hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Bukhari, satu tempat di syurga yang sebesar cemeti lebih baik daripada dunia dan seisinya. Betul? Sehingga ulama sebut, bukan kata satu tempat besar cemeti, paku dalam syurga pun, ataupun pisau ke apa-apalah, benda yang memang daripada syurga, tak ada tandingannya di dunia, memang tak ada punya. Kan, sampaikan Nabi kata kalau bidadari ludah ke muka bumi, bumi ni jadi wangi. Itu baru air liur dia. Kan, baru air liur dia saja. Belum kita pandang dia lagi. Kalau dia turun ke bumi ni, saya tak tahulah. Tak jadi kuliah rasanya, kan? Cuti kuliah. Jadi itu punya hebat tawaran tak? Nantilah kita ada rezeki ke depan, besok kita sembang bab syurga sikit kan. Itu punya hebatnya tawaran tu pun orang tak nak ambil tak? Orang berebut nak pilih jalan ke neraka kan. Langgar perintah Allah, tak nak solatnya main-main, tak nak ikut arahan Allah Rasul, tak jaga aurat dengan baik, kan, tak jaga hubungan silaturahim, keluarga dan sebagainya, kawan-kawan, jiran. Sedangkan itu semua nak jadi punca, mati boleh masuk neraka. Jangan main-main. Sedangkan
syurga yang terlalu hebat. Sebab itu orang beriman, wali-wali, kan, diorang memang, pada mereka dunia ni tak ada apa lah sebenarnya, kan, kalau kita faham dengan betul-betul. Dia yang masalahnya hari ni kalau salah faham. Kalau kefahaman itu sukar difahami. Sebab itu apa pun arahan yang kita keluar, kalau boleh biar jelas, biar terang, biar orang mudah faham. Jangan bagi satu kenyataan yang keliru. Sebab itu banyak terjadilah saya tengok dalam grup-grup WhatsApp ni, kadang-kadang salah faham. Kita tulis tu kadang-kadang dengan nada yang kita baca begini, orang lain baca lain pula nadanya. Itu yang jadi bertekak lah left group, kan. Itu yang kita tak nak. Biar kefahaman tu betul-betul faham. Sebab itu ulama kata al-ilmu huwal fahmu. Ilmu itu ialah kefahaman. Biar faham, biar reti betul-betul. Ada satu riwayat saja saya share sikit lah, ya. Ada satu riwayat, siapa nama dia? Ya Allah, lupa pula lah nama dia. Ulama dululah. Apa nama? Saya baru baca je tadi, kan. Jadi sebelum dia meninggal dunia, dia panggil anak dia. Adalah 2 orang anak dia, satu adik, satu abang, anak lelaki, kan. Jadi dia pesan, dia kata, nanti ayah mati, lepas ayah meninggal, engkau orang akan sambung meniaga ni lah. Mungkin 2 perniagaan berbeza lah. Satu projek ni, satu projek ni, meniaga ni. Abang ambil projek bisnes ni, adik jaga bisnes ni. Tapi ayah dia pesan, dua-dua sama. Pertama, ini saya nak cerita kefahaman berbeza, kan. Arahan sama, kefahaman berbeza. Ayah dia kata, esok kau orang berniaga, ayah nak pesan 2 benda je. Pertama, jangan kutip hutang. Yang kedua, jangan kena cahaya matahari. Itu je ayah dia pesan. Ayah dia pesan pada anak dia yang abang dengan adik dia, dua-dua berniaga. Besok nak menyambung bisnes ayah dia lepas meninggal. Ayah dia pesan 2 benda. Korang berniaga besok, pertama, jangan kutip hutang. Yang kedua, jangan kena cahaya matahari. Lalu lepas ayah meninggal, dua-dua ni sambung bisnes, kan. Ringkas cerita, akhirnya ibu mereka tengok perniagaan anak-anak dia, yang perniagaan adik merosot, melingkup, kan. Jadi tak nampak gaya, macam nak untung, macam nak tutup kedai pula. Yang perniagaan abang berjaya. Lalu mak dia tanya adik dia, pasal apa meniaga kamu ni macam nak melingkup aja? Lebih kurang macam tu lah, kan. Teruk benda ni sampai tak laku, rugi pula. Anak dia jawab, saya ikut pesanan ayah lah. Apa ayah pesan? Ayah pesan, pertama, jangan kutip hutang. Jadi siapa yang berhutang, saya tak kutip lah. Baru tak lingkup, kan. Logiknya macam betul, kan. Dah ayah dia kata jangan kutip hutang. Jadi adik ni kata, dah saya jual orang hutang, saya tak kutip lah, pasal ayah ada pesan jangan kutip. Yang kedua, setiap kali buka berniaga, saya buka payung, pacak payung, supaya tak kena cahaya matahari. Sebab ayah kata jangan kena cahaya matahari. Itu kefahaman dia. Tanya pula si abang, bisnes maju, cantik, berjaya, kan. Berbanding adik tadi, mak dia tanya, yang abang boleh berjaya pasal apa? Dia kata, saya ikut ayah pesan. Apa ayah pesan? Sama macam adik juga. Ayah kata pertama, jangan kutip hutang. Habis tu abang buat macam mana? Saya jual cash lah. Nampak beza, kan. Saya jual cash.
Pasal ayah kata jangan kutip hutang. So maknanya saya jual cash, tak ada siapa pun yang berhutang. Jadi tak adalah saya kutip hutang. Sebab ayah tak bagi. Nampak kefahaman tu beza kan? Yang kedua, tak kena cahaya matahari, dia buat macam mana? Dia kata saya keluar selepas subuh. Saya buka kedai lepas subuh sebelum matahari terbit, dan saya tutup kedai malam selepas terbenam matahari. Jadi tak adalah kena cahaya matahari. Yang si adik buka kedai mau pukul 10, 11 matahari dah tegak. Tu yang dia bubuhnya payung. Nampak? Salah kefahaman. Nampak tu. Jadi arahan tu clear. Cuma arahan sama kan, pemahaman tu berbeza. Itu bahaya tu. Jadi kita biar faham kan. Mengaji ni tujuan utama supaya faham. Macam tu nak. Terima kasih Tuan Haji Ismaidin, Yad Abdullah. Tiada istilah mulut jahat, hati baik, ianya cerminan diri. Betul. Dah dakwah tapi kena marah balik. Itu nak kena sabar tu kan. Kak Zah kata dah dakwah tapi kena marah balik, kena sindir balik kan. Orang kita kata apa, sabar je lah. Apa nak dibuat kan, doa yang terbaik je lah. Itu senjata yang ada kan. Lama tak dapat line Ustaz, puas mencari, akhirnya malam ni okey pula. Abang Ishak Samad, Alhamdulillah. Peruntukan belanjawan Tuan Haji Ghazali, tak ada untuk surau masjid. Saya dengar tadi macam guru takmir kot dengan imam, saya rasa ada kan, penambahan allowance. Kalau tak silap saya lah tadi, macam ada tadi. Saya macam ada dengar. Wallahu a'lam, nanti kena check balik lah. Terima kasih Tuan Haji Ismaidin. Kita tulis lain, orang faham lain. Betul kan. Imam Hasan Al-Basri. Betul. Terima kasih Haji Ghazali. Kan, saya terlupa nama tu kan. Dia ingat dah tadi, Pak, dia hilang sekejap. Terima kasih. Terima kasih acik-acik, Kak Mun. Simbolik. Satu arahan, dua kefahaman. Lawan Imal 500. Kan. Betul Zuhair. Sebab Ustaz dengar macam ada tadi kan. Jadi apa pun itu yang pertama lah. Maknanya Nabi pesan pada kita, orang Islam yang terbaik, yang cuba tolong bantu orang Islam lain dari bahana dosa mulut dan tangan. Dan yang kedua, Nabi sambung hadis itu, Nabi kata wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah, orang yang berubah itu, Nabi kata orang yang meninggalkan apa sahaja yang dilarang oleh Allah. Itu dipanggil orang yang berhijrah, orang yang mahu berubah. Maknanya kita tinggalkan apa yang Allah larang, apa yang Nabi tak bagi, apa yang Allah tak suka, apa yang Islam tak suka, tinggalkanlah. Sebab ialah tu masalah perangai manusia ni, dia suka buat yang orang tak bagi buat. Kan, orang Arab sebut dalam pepatah dia. Orang Arab pun ada pepatah juga kan. Dia kata apa? An-nasu harisun ala ma muni'a. Dia kata manusia ni suka, tamak, seronok nak buat apa yang Islam tak bagi buat, apa yang dilarang. Manusia ni seronok buat apa yang dilarang kan. Memang itu perangai kita lah. Jangan cerita orang lain. Kita masa kecil-kecil dulu, mak kata jangan panjat pokok. Lagi dia naiknya pokok manggis tu, lagi naik ke dahan yang lagi tinggi kan. Pasal ada arahan berbunyi larangan, jangan panjat pokok. Bila mak kita dah geram, panjat lagi katanya. Tahu-tahu dah sampai ke bawah, dah turun. Pandai pula turun. Nampak? Perangai manusia, lagi dilarang, lagi dia buat. Macam anak kita sama kan, lagi terlarang dia, lagi dia buat. Kerajaan pula. Yalah, dekat highway kan dah tulis dilarang memotong. Dia potong. Kan?
dilarang memandu laju. Selaju-laju dia bawa sampai berdiri tekan pedal minyak. Kan? Perangai manusia, kan? Jadi orang yang berhijrah, dia tinggal semua larangan Allah. Dan nak berubah berhijrah ni kena sabarlah, ya. Kena sabar, minta doa, mohon pada Allah, sebab kita tak ada kekuatan ni, ibu ayah sekalian. Kita ni hamba yang lemah sangat, kan? Tak ada kekuatan diri, jadi kena minta tolong dengan dia, kan? Minta tolong dengan Allah supaya Allah beri kekuatan agar kita boleh buat perubahan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Zaladi Khalid, kefahaman berbeza antara yang faham dan tidak. Kan? Allahu Akbar. Acik-acik, Ustaz, dosa sekarang di hujung jari, kan? Dulu mulut sebab tak ada phone canggih. Sekarang nak buat pahala pun di hujung jari dengan cara share ilmu yang baik-baik. Memang, kan? Sekarang ni semua di hujung jari. Dosa pun hujung jari, pahala pun hujung jari. Peranan kita lah macam mana nak adjustkan benda tu. Sebab itu Allah pun suruh, kan, tukarkan semua aset yang kita ada, tukar jadi pahala. Ada duit, tukar jadi pahala. Infak, jariah, sedekah, wakaf. Ada rumah, tukar jadi pahala. Ada kereta, tukar jadi pahala. Ada handphone, tukar jadi pahala. Cara jadi pahala gitu lah. Kalau kita ada akaun Facebook, semua orang yang tengok ni mesti ada akaun Facebook, kan? Habis tak reti nak tulis apa pun dalam tu, tulis je lah apa-apa yang baik, atau copy paste ke share apa-apa yang baik, kan? Habis tak reti nak tulis, jom dengar kuliah malam ni, sudah, post. Ataupun Assalamualaikum, salam Jumaat buat semua, jom kita selawat hari ni banyak-banyak, kan? Tulis je. Yalah Ustaz, tapi tak ada orang like pula. Sudah. Kita nak pahala ke nak like sekarang ni? Kan? Ada pun satu je Ustaz, itu pun saya like sendiri. Sedih aku dengar. Kan? Jadi tak payahlah, like tu tak payah, kan? Kebetulan butang tu ada, tekan aja lah, kan? Masalah bukan nak like tu, masalahnya janji kerja kita jalan. Cuba kita imagine satu benda tak? Kita postkan katalah pukul 12.45 tengah hari. Kita pun tembak satu post, jom standby solat Zuhur. Zuhur pukul 1 kan, lebih kurang 1-5 minit. Kita pun 12.45 atau 12.30 post satu post dekat Facebook, jom standby solat Zuhur, sahabat sekalian. Dah post, mesti ada orang baca punya, kan? Bayangkan bila orang tu baca, dengan sebab dia baca kita punya post dan dia pun prepare untuk semayang Zuhur, tak boleh pahala ke kita? Silap-silap pahala semayang orang tu pun kita dapat tau, jangan main-main. Nampak? Ini besarnya penangan online ni. Penangan Facebook, WhatsApp, semua-semualah media-media yang ada, kan? Kita post, jangan lupa besok kuliah maghrib Ustaz sekian. Kita post je, bukan kita ceramah pun, kan? Kita share poster apa semua. Tiba-tiba ada orang tengok kuliah tu dengan sebab poster kita, dengan sebab sharing yang kita buat. Makan pahala, jangan main-main. Jadi sebab itu, betul lah, di hujung jari saja. Itu contoh pahala. Kalau contoh dosa pun serupalah. Katalah kita sebar benda palsu, kan? Benda-benda yang tak baik, yang tak elok ke apa, yang mendatangkan dosa, kita juga nak kena menanggung. Itu ceritanya. Baik. Doa mak ni makbul. Kenapa doa yang tak baik tu cepat je makbul? Tak, memang doa ibu makbul, kan? Sebab itu doa ibu ni, dia apa yang dia sebut tu, dan kita doa ibu dah lah makbul satu hal. Lepas tu dia sebut benda yang tepat pula dengan waktu mustajab doa, memang jadi. Sebab apa Allah bagi doa ibu lebih makbul daripada doa ayah? Yalah sebab kelebihan ibu tu lah, kan? Mengandung, menyusu, apa semua, bersalin.
Jadi sebab itu kita pun kalau nak marah anak, biarlah perkataan yang baik. Kan? Kalau kita nak marah anak bertuah punya budak, macam tu. Jangan cakap, kan orang dulu marah kita, mak ayah kita marah kita macam tu kan. Bertuah punya anak. Kan? Mudah-mudahan bertuah. Ni kita marah, bengong betul budak ni. 13 kali ambil SPM. Pasal dah kena sumpah masa kecil. Bengong punya budak katanya. Tak salah. Kalimah tu jaga sebab doa. Terutama ibu lah. Kan? Itu memang kelebihan ibu lah. Sama ada perkataan yang disebut tu elok ke tak elok, memang Allah angkat punya. Kan? Jadi sebutlah yang elok-elok aja. Macam tu. Saat lagi sambung tengok lain pasal train nak kena jalan. Alamak. Hati-hati Johnny, jangan terlanggar tiang lampu pula. Macam mana Ustaz orang yang guna fake account untuk nak kecam orang? Apa hukum? Berdosa lah. Tak kira dia guna account sendiri ke, fake account dah satu hal dah, tipu kan. Lepas tu kecam orang pula, fitnah orang pula, melagakan orang, semua ceritanya dosa. Tak. Sedangkan benda mudah kita nak dapat pahala kan. Ada live tiap-tiap hari ni, saya rasa beratus live kot, ceramah tiap-tiap hari ni. Macam-macam channel ada. Kan dekat button Facebook tu kan ada satu butang live kan. Kita boleh tengok segala video live. Yang video orang berniaga ada, video kuliah ada, video orang main game ada, video politik, ceramah, semua ada. Pilih je share satu. Kan? Boleh pahala lah kita share. Lepas tu orang tekan pula link tu dapat pahala lagi. Orang dengar pula kita dapat pahala lagi. Orang berubah pula sebab dengar ceramah yang kita share, dapat pahala lagi. Nampak? Tapi orang tak nampak kot benda tu kan. Orang nampak yang tak elok aja. Itulah masalah manusia ni. Ya, na'udzubillah. Malaikat maut punya anak. Itu lain macam. Baik, Kak Yati dapat one emoji. Orang bela ayam. Tuan dia cakap balik tidur. Balik tidur, semua ayam lari lentang pukang, masuk reban. Pandai ayam dengar cakap tuannya. Macam mana cerita tu? Dapat WhatsApp. Maknanya tuan ayam cakap dekat ayam suruh balik tidur. Kan? Pandai pula dia masuk reban tu. Ayam pun reti tu. Binatang pun kalau dia ajar hari-hari, walaupun dia tak ada akal, tapi dia reti. Walaupun kadang dia tak tahu apa yang dia buat. Kan? Macam burung kakak tua kan. Kadang dia boleh bercakap kan. Assalamualaikum katanya. Kita ingat siapa, rupa burung bagi salam. Tak. Jadi binatang ni lagi dia ajar, dia lagi cerdik kadang daripada manusia. Saya tengok ada tu video di China kan. China kan pelik-pelik aja. Anjing tu dia ajarnya naik basikal. Naik basikal macam basikal elektrik tu. Kan? Bawa air pergi tukar kat kedai. Dia ajar. Air balang yang tonggeng ke bawah tu kan. Bluk tu. Air balang besar ni biru. Tong biru. Anjing tu bawa basikal macam motor tu, ada raga belakang ada air. Dia pergi kat kedai. Lepas tu dia horn, orang kedai tu tukar je balang tu. Lepas tu dia bawa balik. Nampak? Orang tak erti bahasa. Masalah kat ni. Kan? Jadi, yalah, maknanya kita tak kata kita baik. Cuma kita sama-sama tegur tak? Sama-sama tegur insya-Allah. Terima kasih Kak Jamalia Rahmat, Acik-acik. Janji kita niat kerana Allah untuk share yang baik. Betul. InsyaAllah. Tu Haji Ismail kata ayam sekolah. Kan? Teringat cerita Piramli kan? Apa? Tarzan sekolah. Cerita labu-labi. Cerita Haji Bakhil tu kan? Dia mimpi jadi Tarzan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, tuan-tuan, saya rasa itu untuk malam ni lah. Kan? Kita akan stop dulu. InsyaAllah kita akan Zaladir Khalid, senang dapat pahala, share yang baik-baik insyaAllah. Betul? Kan? Kalau kita tak guna teknologi ni, rugi besar. Sebab ni hujung jari je, bukan buat apa pun, sekeping ni je. Kan?
Tekan button share, jalan. Sebelum tidur, share satu kuliah. Lepas tu kita tidur. Kuliah tu jalan. Kuliah tu tak tidur. Kuliah tu berjalan. Walaupun ustaz dia kuliah tu mungkin dah tidur kan. Tapi kita share. Rakaman ke, live ke, tak kira. Ataupun share kata-kata mutiara. Kan. Carilah gambar-gambar yang ada tulisan mutiara kata ke apa, pesanan-pesanan ulama kan. Share lah. Macam tu. Senang dapat pahala kan. Daripada kita tak ada apa-apa, baik kita buat sesuatu yang mendatangkan kebaikan, insya-Allah. Terima kasih Kak Zah, terima kasih UTS, Kak Mun, terima kasih ya. Saya share satu video pasal ayam juga Ustaz. Tuan dia jerit coronavirus. Intan pukang ayam tu masuk ke ban. Saya rasa saya macam ada tengok video tu. Kan? Ya Abdullah. Kan? Dia tempik coronavirus, lari ayam masuk ke ban. Kan? Ayam berhenti kan? Manusia pula tak reti teruk benda ayam kita ni. Kan? Malu kat ayam. Kan? Jumpa ayam depan ni sorok muka lah. Buat malu je kan. Teruk nak kita ni. Terima kasih Kak Sarifah Hasbi. Terima kasih banyak. Dan saya akan berhenti setakat ni dulu. InsyaAllah ada rezeki kita sambung hari Senin. Buat tenang nah. Bagi Ustaz cuti 2 hari pula. Ada kerja sikit. Jadi insya-Allah Sabtu Ahad ni kita cuti. Besok dah lusa. So kita akan sambung hari Isnin. Hari Isnin berapa bulan 8 6 7 8 9. Last PKPB. Hari Isnin tu last PKPB. Kalau tak sambung, alhamdulillah lah. Kalau sambung, ibu-ibu, ayah-ayah pun alhamdulillah lah dapat dengar kuliah saya lagi 2 minggu pula. Kan? Berasa macam menyambung aja. Hari ni pun dah 1,700. Kan? Kes baru ni dekat 2,000 lah paling tinggi setakat ni kan. Kita doa yang baik-baik lah. Dan terima kasih semalam yang join baca-baca Yasin semalam. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima bacaan Yasin kita, doa-doa yang kita panjatkan. Mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi pada Tuan Haji Ismaiddin, Rohana Rejab, Kak Syam, Yan Abdullah, Samsani, Asma Zuraida, Kak Saliza. Kelas cuti 2 hari. Cuti. Neni Ros, terima kasih. Kita jumpa hari Senin 9 hari bulan insya-Allah. Doakan tak sambung PKPB Ustaz, nanti tak lepas saya nak balik ke KL. InsyaAllah kita doa mudah-mudahan Allah pun mudahkan segalanya. Last PKPD di kampung Ustaz, itu pun kalau tidak disambung. Itu di Sabah kan. InsyaAllah kita doa yang terbaik. Terima kasih Syarifah Hasbi, Neni Ros. Terima kasih semua. Yang baik, yang benar daripada Allah. Yang kurang, kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah, suratul Az dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih pada Muhammad Arif, selamat. Kak Yati, JB sekolah cuti 2 minggu. Cuti.
Tuan Haji Ismaidin, Samsani, amin ya rabbal alamin. Kak Zah, terima kasih. Asma Zuraida, Yad Abdullah. Ya Abdullah meniaga apa tu? Boleh share sikit. Ni di mana meniaganya tu? Betul lah kan PKPD ni, macam-macam halangan dia tu. Johnny Max, terima kasih. Kak Saliza, Rohana Rejab, Kak Yati, Asma Zuraida, Zaladi Khalid, Aci, Kak Syam, Kak Mariah Chan daripada Singapura. Terima kasih orang-orang Singapura. Asma Zuraida, terima kasih banyak. Noraida Bidin, terima kasih. So kita jumpa Isnin insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.